Yang ini adalah jadual kebenaran bagi get logic P. Di sini ada input W, X dengan Y dan dikeluarkan output Z. Lakar dan labelkan get logic P itu. Kalau nak lakarkan, kamu kena tahu apa bentuk. Kamu tengok yang pertama, dia ada 3 input. Kalau ada 3 input, maksudnya dia ada 3 kaki untuk masuk tu. Ada 3 kaki masuk, kemudian kamu tengok nilai. Semua sifar akan menjadi sifar. Kalau ada satu, dia terus jadi satu. Ada salah satu daripada 3 input ialah satu, dia punya output terus jadi satu. Okey, kamu tengok semua, asalkan ada satu, dia akan jadi satu. Satu lebih besar. Kita kan sudah belajar 3 jenis get yang asas. Apa dia? Get, dan, atau, dengan, tak. Antaranya, ada tak mana-mana satu daripada 3 ini yang memenuhi syarat? Okay, sebelum ni cikgu sudah bagi tahu kamu hafal A, one kan? D ialah do. So, kalau get done, apa yang nilai yang kosong Kalau A atau asalkan ada satu, dia akan jadi satu. A1 kan? A1, okay, asalkan ada satu, dia akan jadi satu. Adakah memenuhi syarat ini? Jadi, ini adalah get atau, okay, asalkan ada satu, dia menjadi output satu. Jadi, itu adalah get atau. Kalau get atau, kamu lukiskan bentuk get atau dengan ada 3 kaki. Kamu kena lukis 3 kaki ya. So, ada 3 kaki input. Kamu boleh label ikut urutan. W, X, Y. Dan jangan lupa output kena letak juga. Okay, output Z. Lakaran ini mesti betul. Bentuk seperti wow. Ada lengkung sikit sini. 3 kaki masuk. 1 kaki keluar. Dan label. Macam itulah kamu dapat 4 marks. Next one. Soalan 15. Rajah 9 merupakan ungkapan boolean bagi litar get logic. Lakarkan simbol get logic yang menepati ungkapan boolean pada rajah 9. Okay, ini adalah F ialah output. Input ada berapa kaki? Ada A dengan B, maksudnya ada berapa kaki? Ada 2 kaki. Kalau simbol plus, ini adalah get apa? Okay, atau yang atas ada satu bar yang besar. Apa maksud dia? Tak. Okay, maksud dia ialah kedua-dua ini baru dia ada tak. Okay, so sekarang kamu lakarkan atau. Okay, ini get atau. Lepas tu apa yang masuk? Yang masuk ialah A dengan B. Jadi kamu label A, B. Output dia ialah apa? Output ialah F. Okay, jangan lupa ini adalah get tak atau. Tak itu di sini. Jadi kita letak satu simbol bulat-bulat sebagai tak. Okey, ini adalah tak. So output adalah F. Sudah, macam ni kamu punya get logic. B, lengkapkan jadual kebenaran yang diberikan berpandukan rajah ini. Berpandukan rajah 9. Okey. Dia adalah get tak atau. Maksudnya output dia atau, kemudian jawapan itu akan jadi tak. Okay? So, atau maksudnya A1. So, nilai dia satu yang besar. Kalau sifar-sifar, kalau hanya kosong saja, boleh jadi satu kah? Tak boleh kan? So, memang jawapan kosong saja. Faham? Kosong satu? Satu. Okay, sini. Jangan sesati. Cara dia macam ni. Ini kan 2 kaki. 2 kaki dia ialah 0, 1, 0, 1. Ini binary. Dia hanya 0 dengan 1 saja. Okey ya? 0, 1, 0, 1. Okey, sekarang dia langkau 1, 0, 1, 1 kan? Kemudian sini ialah 0, 0, 1, 1. Kalau ada lagi di depan, dia ada 3 kaki. Dia punya urutan ialah, ini ialah 1, 0, ini ialah 2, 0, ini berapa 0? 3. Ini akan jadi 0, 0, 0, 1, 1, 1. Boleh faham? Kalau 3 kaki, dia ikut urutan. Kamu dari belakang sekali, 0, 1, 0, 1, 0, 1 sampai habis. Faham? Yang kedua ialah 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Boleh ya? Kalau depan lagi ada satu lagi baris, akan jadi 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Kalau ada satu lagi kaki di depan, ada 4 kaki, baris yang paling depan sekali,
Itu akan jadi ada 4. So, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Ada 4. Dan lepas tu kamu jangan susah hati dengan nilai. Kalau dia get atau, tak kira dia berapa baris melintang, asalkan ada 1, dia 1. Kalau semua 0, 0 lah. Faham? Boleh? Kalau dia get done, walaupun ada sampai 4 ke 5 ke input, kalau done, asalkan ada 0, nilai dia 0. Jangan susah hati nak jawab ni. Dia senang saja. Okay, so 1, 0. Ini atau. Kalau atau mesti 1 yang menang. So 1 mestilah. Kemudian baru kita buat tak. 0 akan jadi 1. 1 jadi 0. 1 jadi 0. 1 jadi. Itulah dia punya F. Kamu akan dapat nilai ini. Okay, so jawapan begitulah 1, 0, 0. Itu jawapannya. Ini hanya diterangkan. So terusnya kita tengok 16. Jadual 4 menunjukkan pangkalan data di sebuah store sukan sekolah. Barang, ini jadual barang. Okay, ini adalah data-data di dalam. Berdasarkan jadual 4, tulis pernyataan SQL untuk paparkan ID murid yang meminjam barang lebih daripada 2 kali. Meminjam melebihi 2 kali. 2 kali maksudnya apabila dia pinjam lebih daripada sekali, dia akan ulang kan? Ini maksudnya berapa kali? 3 kali, 4 kali. Di mana yang berulang? ID murid akan berulang. Jadi, sekarang kita tengok dulu. Dia nak paparkan. So, kalau nak paparkan, select from. Sebelum ni kita akan buat select bintang from. Masih ingat? Select all. Inilah pilih semua. Pilih semua dari jadual. Apa nama jadual sini? Okay, sini adalah jadual barang. Select all from barang. Dia pinjam lebih daripada 2 kali itu berdasarkan apa? ID. Dia akan kira ikut ID murid kan. Jadi group by ID murid. Dan dia nak hitung. Kalau nak hitung, having count. Lepas tu, kamu letak dalam ni. Asterisk. Having count melebihi 2. Okay. Group by ID murid having count lebih daripada 2 kali. Sekarang kamu tengok sekali lagi soalan. Tulis pernyataan SQL untuk memaparkan ID murid. Dia nak paparkan ID murid. Jadi, dia tidak mahu kamu select all. Dia nak paparkan apa? ID murid. That's why select ID murid. Lepas tu, dia nak kira kan? So, count. Kira ada berapa kali count. Dia akan kira setiap murid lepas tu berapa kali. Dari jadual barang. Okay, so from barang, dari jadual barang. Group by, iaitu berdasarkan ID murid, dia akan hitung berdasarkan ID murid. Di mana hitungan itu adalah melebihi 2 kali. Okay, itulah jawapan dia. Sudah. Next one, soalan 17. Okay, nyatakan 2 kelebihan kaedah yang dinyatakan di sini. Sini dia gunakan JavaScript yang menggunakan kaedah standard library. So dia gunakan script maths.js. Contohnya dia boleh digunakan tanpa tahu macam mana cara pelaksanaan. Boleh pakai terus. Yang kedua, dia boleh digunakan berulang-ulang kali apabila diperlukan. Tidak perlu kamu ulang buat kod itu. Kamu buat sekali, lepas tu boleh digunakan berulang-ulang kali. Dengan ini dia dapat mengurangkan masa pembangunan atau cara kerana tidak perlu tulis pernyataan itu berulang-ulang kali. Okey, soalan ini 2 markah kan? Jadi, mana-mana 2 jawapan yang berkaitan, kamu boleh tulis. Okey, B. Nyatakan output bagi atau cara. Output ialah apa yang dicetak dari document.write sini. Okey, yang ini kamu kena salin apa yang diberi ya. Mesti ikut ada apa yang dalam double quote tu. Punca kuasa 2 bagi 4 ialah, itu kamu kena tuliskan. Kalau dia capital letter, kamu kena ikutlah. Punca kuasa 2 bagi 4 ialah
Kalau tengok sini dia ada ruang kosong ialah kemudian max dot square root 4. Max dot square root 4, 4 di punca kuasakan 2, berapa? 2. Jadi sini nilainya 2. Okey, jangan tambah nokta ya. Kalau kamu buat BM, ayat tu mesti diakhiri dengan nokta. Tapi ini bukan. Dia tanya kamu output. Sini tak ada nokta kan? Jangan tambah nokta. Okey, lepas tu document.write break. Break ialah dia akan enter pergi baris baru. So dia akan enter ke bawah. Okey, ayat yang seterusnya kamu kena buat di perenggan baru. Apa yang dicetak? 3 kuasa 2 ialah max.pow power. Max.power maksudnya kuasa. 3 kuasa 2. 3 kuasa 2 ialah 9. Kamu kena ikutlah. 3 kuasa 2 ialah. Kemudian spacing baru letak 9. Tidak ada nokta, tidak ada koma ya. Dan break ini maksudnya kamu kena, ini ada 2 barisan. Satu baris, satu jawapan lah. Jangan lekat jawapan itu di sebelah ya.